A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, la haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Tahniah Jasni Ahmad. Dia merebut balik dia punya pole position ya. Orang pertama menyapa tu Abah Mediha. Ni laju ni Mediha. Jarang ya. Di awal Kafrizul nombor 3. Echa Selamba naik dah nombor 4. Puan Zainun Singapura nombor 5. Intan Aziz Surati ya. Lepas tu Fauzia Matnayan ya. Nur Aziz ni top 10 ya. Lepas tu Johar Joib Kafrizul atas ya. Nani Triana, Pesh Adam Sorry, Zaila, Muhammad Shah, Panjang Jordin, Sabaria Daud, Munma Isma, Alam Ahmad, ini semua dah kena ya. Rifah Marjan, Zaid Haris, Syuhada Zaidin, Suryati, Ajmal Junaidi, salam ya. Salam saya Munma Isma tadi. Wah, dia laju ya hari ni. Like dan share terus, like dan share. 77 orang masuk kelas dah. 23 dah share dengan 10 orang geng kita. Ya. Ajar Zainun terus share dengan kawan-kawan dia. Siti Marimah orang Singapura pun share. Suraya Ali Rabiatul Adawiyah, Lita Velita dah share. Umu Amirah ya. Fatin Farhana dia pun share cepat. Ramlah Zul dah share. Terima kasih Baba Hasan, Zaril Zaris. Lita Velita tadi, Siti Marimah dah sebut. Nurmah Basar ya dah masuk. Zuri Dawati Misran, Anina Ani, Sarah Ismail, Siti Azizah. Wow, laju ya. Share dengan 10 geng. Karul Haryadi, Siti Azizah ya, Raja Hasniza, Sabrida dah share. Terima kasih. Zaril dah share. Jebon ya. Nurul Ajlia Ajlia Abdul Rahman, Misa good morning. Lepas tu Munma Isma dah masuk, Narima Isma dah masuk ya. Dr. Nari ya, Nana Laili, Zahara Muhammad Nur, Siti Azizah, Nur Asma Syu'ud ya, Azizah Misbah, Cik Nur Yahya, Intan Sumaya dah masuk, Yazid Rahman, jangan nampak Yazid ni ya. Syarifah Azizah dan ya, dah share. Terima kasih. 115 orang dah share. Terima kasih. Saniah Muhammad Nur ya, Wong Jawa dah masuk. Terima kasih. Nurma Basar ya, Suhaila binti Muhammad Nur, Felita Ubara dah masuk. Fauzia Ismail, wow, Khairul Haryadi ya, Sabaria Daud, Nurlinda Mat Ari. Wih, laju ya. Fauzia Ismail dah sebut. Jannatul Nisa, Maimunah Cik Nah, Puan Salmah Sail, Siti Alis ya, Siti Alis Dua ya. Mati tiba-tiba mata tak barah pun ya. Wong Jawa, Suri Surodadi, Rabbani, XC, Masyitah Musa, nampak balik. Hazirah Muhammad Dunia ya, Fatih Faizma ya, Murni Rahman ya, Suryati dan sharing. Terima kasih. Wajah Zainun dari Singapura ni dah banyak share dengan kawan-kawannya. Satu negara dia share dengan orang Kajang tu, Misa ya, Nurul Aktika, Nur Ahmad, Waalaikumsalam, Suhaili Amin ya, Zainab Sapihi, Muhammad Zulkarnain Kamun, Syarifah Azizah Mamiyan ya, Amy Muhammad Amir, Badaria Baba. Cepat 168 orang share. 200 share kita sambung ya. Ini sesi yang ke-16 ya. Asni Sazali, Wan Zakia, Nita Azman, Tabung Korban pun dah masuk. Terima kasih ya. Lepas tu Nur Aimah, Nur Zahyu, Mat Yusof, Waalaikumsalam, Ji Fazil, Jannatul Nisa, Sebah Ramli. Wah, laju. 180 orang dah masuk dalam share ya. Make it 200. Kak Syuk, Rashidah Samsudin, Masyitah Musa. Macam tu dah senaraikan geng-geng orang yang di-share. Zaim Hadi Miskam dah masuk. Waalaikumsalam. Siti Farus Syafi'i, Safia Osman, Abu Rahim, Syap. Wah, Syap ni orang bekas tentera ni. Tak apa pun dulu dalam Indami. Syap ya. Short and sharp ya. Fadila, Faizal Nik, Cikgu Yunus dah masuk. Terima kasih Cikgu. Has Abu, Ernie Ramli, Siti Marimah. So Siti Marimah orang Singapura ya, dia bagi stop green button. G Fazil ya,
Haji Zainul dah sampaikan sampai orang Nur Madinah, orang Malaysia ya. Masina Sela Saila ya, Suhaimi Ismail, Fuad Syafi'i, Faizal ni, Dunia Darian. Wow, tiba-tiba 150 orang dah share. Wow ya, terima kasih Kak Syuk, Raudah Hashim, Kutut Molin dah masuk. Terima kasih cikgu, good morning to you. Noranisha, Tabung Korban tadi, Suri Suradali dan yang lain. Baik, so 256 dah orang share, 152 dah orang kelas ya. Untuk mereka yang belum sedekah subuh masih sempat, go to your tabung, to your tin, to your kotak ya, sedekah subuh. Niatkan pahalanya untuk orang yang tersayang yang masih hidup atau sudah tiada, terutama yang dah tiada ya. Dan of course berdoa lah, berdoa waktu bersedekah sangat makbul, alhamdulillah. Okey, kita hari ke 16 untuk topik yang jom tip untuk menjadi orang berjaya. Hari ni hari Selasa, hari Rabu ya, middle of the week ya, 3 hari bulan Ogos. Tiap-tiap hari penting sebab mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. So do your best guys, do your best, give your best, buat yang terbaik, beri khidmat yang terbaik. Pasang niat sebanyak-banyaknya sebelum keluar rumah. Tak kisahlah nak pergi kerja ke, nak pergi melancong ke, nak pergi, jangan pergi melencong sudah ya, nak pergi buat kerja amal ke, nak pergi kebun ke, pasang niat banyak-banyak. Nak cari rezeki ke, nak cari ilmu, nak bagi salam, nak senyum, nak tolong orang, nak bagi sedekah ya, nak sapa menyapa, nak bantu orang yang nak melintah jalan, nak buang sampah. Tak kisah apa niat yang murni, setiap niat baik yang kita pasang akan dapat pahala dan kekuatan dan inspirasi dan semangat dari Allah. That's why orang yang akan sentiasa bersemangat, sentiasa bermotivasi, sentiasa positif, orang yang banyak pasang niat. Maaf, sharing, bukan showing off. Tok Abah akan pasang minimum 10 niat sebelum keluar rumah. Nak keluar rumahnya, Tok Abah pasang 10 niat, 10, 11, 12. Niat yang terakhir ialah, kalau aku masih hidup hari ini, jadikan hari ini baik sikit dari semalam. Supaya kita jadi orang yang berjaya. Orang berjaya, orang yang hari ini better than yesterday. Comparing to yourself, not comparing to other people ya. Vis-a-vis yourself. Dan niat Tok Abah yang terakhir ya, kalau nak keluar, kalau aku mati hari ini, Allah matikan aku dalam husnul khatimah. Lepas tu mengucap, mana tahu yang kita punya syahadah yang terakhir, naik kereta ke, nak berjalan ke, nak naik kereta api ke, silakan. Jadi kita punya the whole body chemistry berubah. Kita punya landasan foundation untuk berjaya insya-Allah ada, sebab setiap niat yang kita pasang, Allah akan bagi kita pahala, bagi kita inspirasi, bagi kita tenaga, bagi kita ilham untuk mencapai matlamat tersebut. So kalau anda faham apa yang Tok Abah sebut ini dan ada penghayatan, you akan buat pasang niat banyak-banyak, dapat kekuatan, dapat motivasi, dapat jalan, dapat ilham, dapat tenaga, dapat inspirasi. Luar biasa kan? Magical. Tapi 97% orang terlupa buat. Mana Tok Abah tahu pandai-pandai sebut 97%? Do survey Tok Abah lah. Tok Abah survey kan dari masa ke masa, dari grup ke grup, ya, daripada kelas ke kelas, daripada webinar ke webinar, Tok Abah buat survey. Itulah percentage yang Tok Abah dapat. Ya. It could be wrong in your particular group. But in most groups that Tok Abah jumpa, 3, maximum 5% yang pasang niat sebelum keluar rumah. Tiap-tiap hari. Secara konsisten, secara istiqamah. Ada kelestarian dalam pasang niat. Okey. Program kita, Tok Abah excited ya. Tok Abah seronok tiap hari, Tok Abah kena excited, mana tahu hari itu hari yang terakhir. 196 orang make it 200 lah ya. 196 orang masuk kelas, 300 dah share, 291 komen. Itu maksudnya, Coach Amy baru masuk, Coach Amy Hamijah ya, baru masuk. Haji Abdul Rahim Singapura baru masuk. Tak nampak dari Zakia Khan. Wah, ni geng-geng Syaruk Khan ni ya. Lepas tu Coach Amy kata dan share. Terima kasih Coach. Taini Abdullah. Cedok Medula. Cedok Medula mengata dia cedok ilmu lah tu. Cedok Minda ya. Haji Abdul Rahim Singapura ya. Tok Abah Tok ni, Tok Rahim. Dia ada bas sekolah, saya difahamkan. Tanya Tok ya. Dia dah banyak jaga main cucu je, dengan main dengan cucu. Terima kasih Haji Rahim, Sharifah Aziza, Rina Lin, ya. Sambil-sambil kita siapa ya. Tia. Wah, ni jangan jumpa Tia ni. Ni Azian Mak Soleh. Suryati dah sebut. So Afsakula dah bazuk ya. Ima Ahmad, Siti Hajar Ahmad pun jarang. Allahumma selamat ya. Mat Zainuddin Syahadan. Batuk Tok Abah walaupun dah minum. Tok Abah
Pagi-pagi je dah minum premium coklatih. Nak bagi semangat, nak bagi inspirasi, nak bagi tenaga. Tok Abah dah minum pagi-pagi ya. Awak kalau minum kopi, gantikan saja sebab dia lazat, bertenaga, kenyangkan perut, melawaskan perut, banyak kebaikannya. So Tok Abah tiap-tiap ni dah bertahun lah ya. So nampak gaya ada kesan yang baik pada Tok Abah. Cuma sekarang dalam proses ada anak saudara Tok Abah si Nana tu dah turun 6 kg. Sebab dia mula ni dengan istiqamah dan 6 kg turun dalam masa 2 bulan ya. Alhamdulillah ya. Dah fikir-fikir bila nak bertunang. Oh ya, selamat bertunang staf Tok Abah ya. Cik Ikin tadi dah bertunang dah minggu lepas ya. Weekend dengan jejaka idamannya. Dia kata tangguh dalam bukan tangguh, period bertunang sekitar setahun lah ya, tapi adjustable dengan perbincangan. Tahniah ya, tahniah Cik Ikin. Mudah-mudahan bahagia hingga ke jannah. Baik untuk mereka yang baru bertunang ke, baru berumah tangga ke, baru memang cari matakan bahagia, syukur, tahniah pada anda ya. So semalam Tok Abah berhenti kat tip nombor 51. Oh, program kita dibawakan oleh Cokolatiah satu dan webinar. Tok Abah nak beritahu ya, semalam bincang kat office sebab ramai sangat bos yang kata kami tak sempat ya nak collect peserta, nak buat all the technical arrangement ya. So untuk program jom urus stres kita tunda ke belakang. Banyak organisasi kata minta tangguh supaya kami dapat hantar ramai orang. Ya. So daripada 9 Ogos ditunda ke 25 hari Khamis. Tok Abah kata kalau nak bermusafir hari Khamis, kita nak musafir, nak transform diri, nak ubah diri, nak hijrah diri, biarlah elok hari Khamis. Sebab kalau pagi Jumaat masih wajib solat Jumaat ya, walaupun bermusafir kalau keluar selepas subuh. Be careful ya. Be careful. Itu Tok Abah baru belajar daripada Piyu Salman. Belajar fiqah ya. Malam tadi belajar tentang mengurus jenazah ya. Oh, macam-macam tentang solat jenazah yang Tok Abah belajar, yang memang umur pun baru 71. Jadi banyak benda yang masih kena belajar. Kalau makmum masuk masbuk solat jenazah ya, imam dah masuk takbir kedua, awak baru nak baca Fatihah, baru nak start baca Fatihah, imam takbir yang kedua ke ketiga, kita terus forfeit Fatihah, tak payah baca Fatihah, ditanggung oleh imam. Itu yang Tok Abah baca malam tadi ya. So masbuk tak payah belajar Fatihah. Terus kita continue lepas kita baca takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua kita selawat. So baru start je Fatihah, imam dah takbir ketiga ke keempat tak kisah ya, kita masbuk kan, kita masuk lewat, maka kita pun terus berhentikan baca Fatihah, terus Allahu Akbar, kita selawat. Kita dah tak payah baca Fatihah. Ya, kalau imam dah ke takbir, kita baca Fatihah, imam takbir kedua, kita masih baca Fatihah, imam takbir ketiga, kita pun belum lagi takbir, batal. Kita batal sebagai makmum solat jenazah. Belajar malam tadi. Seronok. Seronok ya. Umur pun baru 71, belajar tentang solat jenazah. Ya, kita pun hampir-hampir jadi jenazah. So sangat penting kita belajar untuk solat jenazah yang betul. Gitu. So Abah excited ya, dapat ilmu baru, tidur penyenyak. Habis kelas 11 suku, Tok Abah terus sambung buat persediaan untuk ada buat rakaman di studio dia TV9, sembang viral. Tok Abah kena dipanggil ke studio pada esok 9 pagi. So besok kita tak buat FB Live sebab Tok Abah pukul 7 dah kena bergerak dari rumah untuk pergi ke media prima lah ya. Kita buat di TV9 rakaman. Mungkin Tok Abah jumpa dengan kembar tak siras Tok Abah ya. Tok Abah dengan Datuk Rosamno kan kembar tak siras ya. So besok akan kita bersama berdoa dalam topik yang sangat seronok, iaitu apa nak buat bila kena hentam teruk. Teruk kena hentam. Artinya kena kritik, kena tibai ya. Masa di media masa di internet lah ya. Di social media kena pukul, kena kutuk, kena kritik. Apa nak buat? Ni ramai orang ni sampai bunuh diri kau ya. Orang punya ialah sengsaranya, sampai anxiety, sampai tak nak keluar rumah, sampai tak lalu makan. Ada baik laki-laki maupun perempuan yang amat terkesan dengan kecaman teruk daripada netizen. Dan Tok Abah pun dah tengok, sesekali Tok Abah tengok juga komen orang ni. Ya Allah, bukan komen orang terhadap Tok Abah, kepada orang lain Tok Abah geling kepala ya, macam orang yang tak ada iman. Sebab tidak beriman seseorang kalau dia tak sayang saudaranya seperti dia sayang dirinya. Itu maksud hadis. Jadi kalau kita tibai orang
ya, pukul orang, komen kritik yang teruk orang, itu tanda kita tak beriman. Bukan Tok Abah cakap, Nabi yang pesan. Tak beriman kita, lemah iman kita kalau kita tak sayang kawan kita, saudara kita macam kita sayang diri kita. You nak kritik, nak pukul, nak malukan diri ke? Tak. Itu esok punya isu. Tiba-tiba naik semangat pula sebab dah kena cokolati tu. Lepas tu Tok Abah pun memang belum lagi, tapi kondisi plus belum lagi. Belum lagi. Tok Abah tengok orang lelaki umur 60 ke atas, otak kanan, otak kiri dia bercantum. Itu yang macam-macam idea dapat serentak. Yang sekarang dah makin cepat berinteraksi otak kanan, otak kiri, tapi kadang lambat bertindak sebab banyak idea yang masuk. So, kita punya webinar untuk mengurus stres kita tunda daripada 9 ke 25 hari Khamis. Hari untuk transformasi diri, untuk hijrah, hari Khamis ada kebaikannya. So, tapi yang berebut-rebut orang masuk sekarang ni ialah mental perkasa 2.0, mengenal diri. Itu topik yang Tok Abah dah kumpul maklumat 45 tahun. Ada seorang anak, dia dipilih oleh universiti untuk jadi valedictorian. Valedictorian adalah mewakili pelajar untuk membuat ucapan. Masa waktu graduasi, valedictorian. Orang yang mewakili batchnya untuk berucap mewakili siswa yang akan bergraduan. So dia minta tip pada Tok Abah. Tapi dia ni pelajar yang sangat muda, menjadi doktor pada umur 21 tahun. Bayangkan. Jadi medical doctor pada umur 21, dan pelajar yang mungkin antara termuda jadi doktor lah. Di Malaysia. Di Malaysia lah. Di dunia lain cerita lah. Umur 21 jadi doktor. Medical doctor. Graduate. So dia jadi wakil pelajar memberi ucapan. So Tok Abah pesan pada ibunya yang minta nasihat pada Tok Abah, ni Dr. Afiqah ni dia minta nasihat how to prepare. Tok Abah kata, don't worry. Dia telah buat persediaan selama 21 tahun. Umurnya 21 tahun. So Tok Abah kata kat ibunya untuk pesan pada anaknya, anak you ni telah buat persediaan untuk berucap pada khalayak ramai pada masa graduasi, convocation, sebab dia telah buat persediaan selama 21 tahun. Sepanjang hayat dia buat persediaan. Jadi pengalaman kita, ilmu kita, all this, yang kita alami adalah persediaan kita untuk memberi ucapan ataupun sebuah tausiah lah. So dia nampak lebih confident lepas tu kan. So Tok Abah teringat sebenarnya bila mendiang Winston Churchill memberi ucapan selama 10 minit. Dia Perdana Menteri England lah ya. So dia Great Britain. Dia memberi ucapan 10 minit, Winston Churchill, dan ucapannya sangat luar biasa. So jadi dia punya pembantu tanya, bila Tuan Perdana Menteri buat persediaan? Saya tak bagi poin pun. Punya hebat dia punya ucapan. Winston Churchill jawab, aku buat persediaan selama 40 tahun. Ni 40 tahun punya pengalaman aku masukkan dalam ucapan aku. Terbeliak mata dia punya pembantu khas yang selalunya membuat ucapan untuk beliau. Dia punya persediaan 40 tahun. Maksudnya digunakan semua pengalaman ilmu yang ada pada dirinya. Bukan umurnya 40. Pengalaman yang 40 tahun. Mungkin umurnya masa tu 60 tahun. Winston Churchill. Daripada kata-kata peristiwa itulah Tok Abah dapat ilham bahawa bila kita menghadapi satu situasi, nampak macam tak buat bersedia, tapi bila orang tanya kita jawab dengan agak baik, kita pun kadang terperanjat. Macam mana aku dapat jawab soalan itu dengan begitu baik? Rupanya pengalaman kita yang 40, 50, 60 tahun di lapangan membantu kita untuk menjawab soalan itu. Bukannya off the cuff, bukannya impromptu. Nampak tak? Allah punya hebat. Okey. So jom kita mengenal diri pada 20 Ogos ni. Tak payah tunda sebab ramai sangat dah nak mohonnya. So jom join Tok Abah. Ada link semua kat atas tu bagaimana nak mengenal diri. Sangat penting. Tok Abah akan kongsi pengalaman Tok Abah 45 tahun di lapangan mengenal manusia. So Tok Abah akan kongsi, InsyaAllah berbaloi, seronok, dan yang kritikal, ianya sangat penting. Manusia ramai yang tak kenal diri sampai mati. So Tok Abah akan bantu untuk mengenal diri, mengenal keluarga, mengenal bos, mengenal staff, mengenal pelanggan, mengenal siapa-siapa, dengan beberapa cara yang sangat magical, practical dan miracle. Seronok, membantu sangat. Dan Tok Abah tiap-tiap kali duduk orang
Tawar pandang. Ya, ada tak mak kata awak ni orang yang sangat cerewet? Mak kata saya cerewet. Macam mana Tok Abah tahu? Tak. Awak bukan cerewet, awak sangat teliti. Sebab Tok Abah tengok cara awak duduk, cara itu, cara ni dan betul lah. Semua orang kata saya cerewet. Sebenarnya saya ni teliti perfectionist. Dia tak boleh tengok benda yang sengit. Tok Abah boleh tengok je. Dalam masa 30 saat dah cuba membuat penilaian sambil bertanya. Kita jangan menilai dalam diri macam mandai-mandai. Ya, Tok Abah tanya, ada tak mak awak kata awak cerewet? Bila mak dia kata dia cerewet, dia kata jujur betul. Cerewet tak dia? Tak payah jawab. Kadang-kadang Tok Abah nampak je seorang manusia, Tok Abah akan tanya, mak awak pernah kata tak awak ni degil? Dalam anak-anak yang dikata saya yang paling degil. Macam mana Tok Abah tahu? Tok Abah pun cerita sikit. Sebab itu ta'aruf. Bagaimana kita nak berkenal-kenalan, bertanya khabar dengan memberi nasihat. Tok Abah kata, bukan Tok Abah kata awak ni degil je. Tak. Ada tak mak awak kata awak degil? Tak adalah. Iya. Jadi awak tak degil lah. Sebenarnya saya degil. Tu pun mak taklah cakap itu. Tapi mak kata saya ni gini. Tu cara Tok Abah bertaaruf dengan orang yang Tok Abah cuba nak bantu mengenal diri. Dan Tok Abah kan daripada 11 kaedah yang Tok Abah dah belajar selama 40 tahun lebih, Tok Abah akan kongsi 9. Kenapa 9? Tak semua. Ada topik yang you belajar sendiri lah. You boleh belajar sendiri secara online, kat internet. Senang sangat. Tapi kadang-kadang orang terlepas pandang. So, I want to share with you, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Dr. Narimah pun kata dia dah register. Dia pun bagi Tok Abah banyak link dan video dan senarai buku, sumber maklumat untuk menambah baik nota yang Tok Abah dah buat, ya, yang dah kemas dah cantik dah. Akan kita buat e-book. So orang yang datang program tu dapat e-book, dapat workbook semua dengan RM55 untuk yang awal. Lepas tu kalau lewat dah naik tau. Tapi insya-Allah berbaloi. Berapapun harga yang awak datang sangat berbaloi, ya, sangat penting. Ya, supaya dapat mengenal diri, untuk mengenal Tuhan, untuk maju ke depan, untuk bantu orang, untuk memperbagi hubungan, untuk jadikan manusia sayang, Allah sayang, ya, dan awak pun sayang diri awak lebih bila awak kenal diri awak, insya-Allah. Okey, come to our webinar, ya. Tok Abah excited, mudah-mudahan panjang umur sampai 20 Ogos. So tip nombor 51 semalam Tok Abah cakap growth mental set versus fixed mental set. Ya, kita kena ada growth mental set. Jangan sempitkan kita punya pemikiran, ya. Kita berfikir ataupun set minda yang sentiasa berkembang, ya. Ada benda yang aku tidak boleh ubah, aku serah pada Tuhan. Tapi banyak perkara yang aku boleh ubah, ya, dalam kekangan yang ada. So kita ada growth mental. Jangan kata kalau kau dapat aku tak dapat lah, itu zero sum game. Tak betul. Ya, rezeki awak punya, rezeki saya punya. Ya, kalau Tuhan kata saya patut dapat, saya akan dapat. Ya, walaupun begitu. Kalau Allah kata awak tak boleh dapat, walau awak ada kabel terbesar mana dalam dunia, awak tak akan dapat. Jadi kita jangan limitkan Allah. Ya, rezeki secupak takkan jadi segantang. Salah. Ya, kita tak tahu berapa rezeki kita. Sebab Allah pesan wa allaisa lil insani ila ma sa'a. Kamu akan dapat apa yang kamu usahakan. Ni takdir mu'alak, sesuatu yang boleh berubah dengan usaha, dengan ikhtiar, dengan doa, dengan kita bertawakal dan sebagainya. Ya. So growth mental statement, kita sentiasa melihat bahawa tidak ada masalah yang tak boleh diselesaikan, tidak ada penyakit yang tak ada ubat, tidak ada masalah yang tidak ada solusi, tiada perkara yang tidak dapat diusaikan. Gitu growth mindset. Bila kita ada growth mindset, kita akan maju ke depan, kita akan positif, kita akan seronok, insya-Allah. Okey? Itu semalam. Pagi ni sambung tip yang nombor 52. Ya, siri yang ke-16. So, rupanya orang yang hebat ada tim yang hebat. Orang yang hebat ada tim yang hebat. Tapi saya seorang. Tim apa? Kita kena cari kawan. Ya, sebab orang yang hebat ada dia punya support group. Ada kawan. Kamu akan ikut siapa kawan-kawan kamu. Jadi kalau kita nak jadi orang hebat, berkawanlah dengan orang-orang yang positif. Itu sebabnya Tok Abah dapat ilham malam tadi, ya, masa nak tidur, ya, bagaimana nak mengatasi orang yang menghentam kita. Orang yang menghentam kita kat social media, dihentam, dikritik, dia hentam habis-habisan. Tok Abah pernah kena.
pernah kena ya, kena hentam habisan, pada dia silap. Dia tersilap maklumat, dia hentam, dia kata aku tak percaya langsung. Failah Kamsah, aku memang menyesal lah. Ya, lepas tu kita bagi penjelasan, baru dia nampak disilap. Dia tersalah, tapi lah manusia kan, dia terus jauhkan diri, dia terus delete semua komen-komen dia, tapi dia tak minta maaf pun, tak apa. Tok Abah memang maafkan semua orang. Maafkan semua orang tiap-tiap malam sebelum tidur. Like kalau awak telah pukul orang, ya, lepas tu awak tersilap lepas penjelasan, minta maaf lah. Orang yang merendahkan diri kepada orang lain dengan meminta maaf, merendahkan diri bukannya jadi rendah tau. Barang siapa merendahkan diri, being humble, Allah akan naikkan martabat awak ke tahap yang paling tinggi. Bila awak humble, merendahkan diri, Allah naikkan martabat awak di mata manusia, di mata Tuhan. Jangan pula samakan mata manusia dengan mata Tuhan ya. Ya. So ini metafora. Ya. Kalau awak sombong, awak dah pukul orang, dah kritik orang, tapi tak nak minta maaf, Allah akan turunkan martabat awak. Allah akan rendahkan martabat awak. You are nothing in the eyes of Allah. Menghentam orang tanpa tabayun, ni tibayun. Orang muda sekarang, wah dia ni tibayun, dia tak tabayun. Tabayun means kaji, siasat, belajar, investigate. Tabayun, dia tibai dan Tok Abah ingat kata seorang sarjana, ini very important. Dia kata apa? Orang yang pandai, bijaksana, dia cakap tentang isu, bagaimana nak bantu orang, bagaimana nak selesaikan masalah, bagaimana nak membangunkan orang. Orang bijaksana cakap tentang isu. Orang biasa-biasa, ordinary people, cakap tentang peristiwa. Peristiwa hujan sana, accident, seorang ayah orang Myanmar mencampakkan anaknya 3 orang atas jalan sampai meninggal dunia dan dia bunuh diri. Itu kisah semalam. Ya, itu orang biasa bercakap tentang peristiwa. No problem. Itu okey lah tu. Biasalah kan. Tapi orang, maaf, jangan marah ya. Orang yang tak pandai, aka bodoh. Orang yang menghentam orang. Cakap tentang orang, menghentam orang. Ini orang bodoh. Ya, orang yang banyak buruk dalam dirinya akan cari buruk orang. Orang banyak bodoh dalam dirinya akan cari kebodohan orang. Nampak bodoh orang. Sebenarnya Tok Abah pesan pada anak-anak Tok Abah, pada kawan-kawan, pada pelajar. Jangan cakap orang lain bodoh. Itu tanda kita bodoh. Sebab orang bodoh yang nampak kebodohan orang lain. Tapi kalau cakap orang pandai, orang bijak, orang baik, itu artinya banyak kebaikan dalam diri kita, banyak kebijaksanaan dalam diri kita. Itu Tok Abah pesan sebagai kata orang tu menasihat lah. Ya. So itu salah satu hujah Tok Abah ya. Kepada dalam simbang viral yang Tok Abah akan buat rakaman esok dengan Rosyamno dan artis jemputan tak tahu siapa. Ya. Tapi Tok Abah buat persediaan malam tadi seronoklah. Seronok ya. Bagaimana kita nak majukan diri. Ya, bila kita menghentam orang, itu tanda kita orang yang banyak sakit jiwa. Ya, orang yang baik dia akan tidak menghentam, dia membangunkan. Ya, constructive criticism. Dan apa kata Imam Al-Ghazali? Kalau kita nak bangunkan orang lain, nasihat dia dengan baik, bukan menghentam dia secara awam. Bila kita menegur orang secara awam, apatah lagi memalukan, itu bukannya menasihat, itu nak menghancurkan orang, memang berdosa. Tanda kita orang yang jahat, kita sebenarnya ada masalah mental. Dan Tok Abah akan pesan pada dalam program, kalau Tok Abah ingatlah poin ni, orang yang suka nak kutuk orang, nak hentam orang ni, nak tibai orang on social media dengan teruk ya. Dia kalau tulis teruk sangat, itu tanda dia orang yang sangat bahagia. Dia nak bahagiakan dirinya dan dia layak ya rehat di tempat yang paling bahagia, iaitu hospital bahagia. Hospital bahagia itu untuk orang yang suka menghentam orang habis-habisan. Dia ada masalah mental. Dia ada masalah mental. Ini Tok Abah punya kajian. Hidup 71 tahun. Mesti ada hujah ya. Bukan saja-saja nak cakap, ada hujah. Ya. So mana mungkin orang yang sehat, ya, orang yang rohaninya sehat akan pukul orang lain dengan tidak ada belas kasihan, tidak ada ihsan, tidak ada kata orang tu perasaan belas kasihan ya, dengan ada ihsan, ada mawaddah. Ya, orang yang terbaik antara kamu, orang yang menyayangi saudaranya seperti dia menyayangi dirinya sendiri, lebih daripada dirinya sendiri. Itu orang yang hebat, orang yang beriman, orang yang seimbang. Anda dan Tok Abah bagaimana? Mudah-mudahan kita pergi ke arah itulah ya. Okey.
Alright, so kita bentuk pasukan yang hebat. Tip nombor 52, pasukan yang hebat, kita cari kawan-kawan yang positif. You are who your friends are. Berkawan dengan orang-orang yang tukang besi, kita akan bau peluh, dapat percikan api. Berkawan dengan orang jual minyak wangi, perfume, kalau tak beli pun dapat bau harum. Tok Abah memang suka minyak wangi, salah satu sunnah. Dan Tok Abah suka terima hadiah perfume, dan itu pun hadiah yang kita bagus bawa untuk bila kita ziarah orang lain, bawa hadiah perfume. Sebab salah satu hadis yang Tok Abah teringat, kita jangan tolak bila orang nak bagi kita perfume atau susu atau bantal. Kalau kita ziarah rumah orang, host bagi kita bantal. Macam sekarang lah ada bin pillow yang ada Nabi bagi bantal baginda kepada sahabat yang datang. Untuk baring ke, untuk tempat duduk ke. Cuba mak-mak kita kata, jangan duduk atas bantal, nanti kena bisul. Tok Abah ingat lagi masa kecil-kecil, jangan duduk atas bantal, kena bisul. Tapi Tok Abah bila tengok orang nikah, memang duduk atas bantal pun, tak ada bisul pun. Bila orang akan nikah kan duduk atas bantal, atas you know what I mean lah kan, benda macam bantal mempelai lelaki. So atas lapik dia lah Okay. So bentuk pasukan yang hebat cari kawan-kawan positif. You be one of them. Untuk berjaya, berkawan dengan orang-orang berjaya, orang-orang yang positif, orang-orang yang tidak toksik, orang-orang yang kita nampak muka dia, kita teringat buat baik. Yang Tok Abah sebut semalam. Kita nampak kawan, ingat untuk sedekah subuh. Contoh, nampak kawan, ingat untuk istighfar. Nampak je kawan, dia ni memang kaki duha ni, aku kena teringat untuk duha. Nampak je muka kawan, ingat untuk membantu orang lain. Nak kawan je, aku nampak dia, aku malu. Aku nak beli buku lah sebab dia ni memang kaki buku. Muka dia pun muka-muka buku tau. Muka dia pun muka buku, nampak? Facebook punya muka muka buku. Tu dia. So, mudah-mudahan kita bentuk pasukan yang hebat, cari kawan-kawan yang positif, elakkan kawan-kawan yang toksik yang boleh membunuh semangat atau membawa kepada yang negatif, jauhkan diri. Tok Abah selalu pesan pada anak-anak Tok Abah, berkawan dengan semua orang, tapi rapat dengan orang-orang yang baik. Kawan dengan semua orang, jangan kita pilih bulu, tapi kita rapat dengan orang-orang yang baik yang akan membantu kita untuk jadi lebih baik. Itu salah satu tip untuk jadi orang yang berjaya. Tip nombor 52. Okey. Ingat program kita pagi ni dibawakan oleh Premium Chocolate, sehat, kenyang, dan dibawakan oleh Kondisi Plus. Ni kalau makan ni selepas sarapan, selepas makan malam ke, insya-Allah sendi-sendi kita tak cepat penat, sendi pun makin elok, lenguh-lenguh pun insya-Allah lah dapat dibantulah. It works pretty well on me. Alhamdulillah. Ni anak Tok Abah yang usahakan dengan a group of pakar-pakar yang mengkaji Tapi Cordyceps ni herba yang memang telah diuji kaji satu dunia, memang dah terbukti tak jadi isu dah. Cordyceps campur pula dengan vitamin C. Vitamin C pun telah dikaji oleh berjuta orang buat kajian. Bagus untuk immunity system, bagus untuk kulit, bagus untuk ketenangan. Memang kebaikan vitamin C kita dah terbukti. Jadi kita gabungkan Cordyceps yang banyak antioksida dengan vitamin C, maka banyak membantu orang yang 30-40 ke atas lah. Apatah lagi remaja purba macam Tok Abah ni sangat cantik. Dan ramai testimonial orang lelaki-lelaki perempuan yang makan ni kata ada kesan positif pada mereka. Alhamdulillah. Ada yang memang tak jodoh kata orang tu artinya tak serasi, tak ada kesan yang ketara. Tapi ramai yang mengaku alhamdulillah. So I'm excited untuk kongsi. Okey dan jangan lupa kita punya temu janji untuk mereka yang daftar ataupun akan mendaftar, bagaimana nak kenal peribadi. Guys, barang siapa kenal dirinya baru dia kenal Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. So please try to understand yourself, and the shortcut way is come to our webinar pada 20 Ogos. Tok Abah akan terangkan dalam masa 3 jam. Panjang tu. InsyaAllah dapat kenal. Tok Abah pastikan awak lebih kenal diri, lebih mudah nak kenal ahli keluarga, kawan sekerja, bos anda, staff anda. Kalau anda seorang usahawan, pelanggan anda. Nak mengenal diri satu
ilmu yang sangat penting, mengenal orang lain apatah lagi. Ya. Jangan mati dalam keadaan bawa bakat-bakat yang terpendam. You tak kenal diri, tak kenal bakat yang ada, yang X factor, bawa ke mati. Allah, sedihnya. Takut Allah tanya, kenapa aku bagi kau kehebatan sekian, kau tak gunakan? Aku tak perasan, ya Allah. Boleh jawab ke? Begitu. Ya. So, jom kita perkasa diri kita, ya. Come to our webinar pada 20 Ogos. Ramai dah menunggu, ya, dia punya giliran, ya. Sebenarnya ada dalam betul, if you join Telegram channel Mental Perkasa, you akan dapat special offer di situ, ya. Come. Tok Abang excited nak kongsi ilmu, ya. Mana tahu that could be our last webinar on earth, ya. Okey, tip nombor 53, ni yang Tok Abang seronok juga. Ni pun part and parcel kesan daripada program pada 20 April tu tarikh lahir Nabi, ya. 20 Ogos ialah jom kita perkasa karisma kita. Bila kita kenal diri kita, ada ruang dan peluang untuk memperkasa karisma. Nur. Kita punya attractiveness. Kita punya attraction. Kita punya influence. Nur of karisma. Karisma ni karma, keramat. Kita punya, karma, karisma, keramat. Ya? Karomah. Dalam bahasa Arabnya karomah. Ya? Gitu. Ya, dan Tok Abang memang suka membantu orang untuk besarkan karisma dirinya. Orang pandang terus sayang, orang pandang terus percaya, orang pandang terus yakin. How can you do that? Bila kita kenal diri kita, di mana kelemahan kita, kekurangan kita, kita buang yang tak elok, kita masukkan sifat mahmudah, maka karisma kita akan melonjak lah, ya. Kadang-kadang karisma kita akan jadi besar just because awak pakai warna yang sesuai dengan awak. Use the right color, ya. Ini part of color therapy. Awak punya karisma terus jadi besar. Awak pakai warna yang silap, awak punya karisma terus, orang terus, awak tenggelam lah. Ya, awak tenggelam dengan color yang silap awak pakai. Contohlah, this is part of color therapy. Cuba Google. Jadi Tok Abah bercakap tentang karisma ni sejak 40 tahun yang lalu lah. Ya, belajar. Ni nak kongsi. Ya. So, bagaimana tinggalkan karisma tu? Okey lah. Ada banyak buku yang Tok Abah baca, beratus mungkin ribu buku lah sejak muda sampai sekarang. Bagaimana nak besarkan aura diri. Aura, nur, karisma, credibility, kita punya self-esteem. Ya. Orang yang self-esteem tinggi, karismanya pun besar. Ya. Kita punya influence, kita punya apa ya nak sebut, ya, lagi-lagi perkataan karisma ni, aura, ya. Kita punya nur, kita punya daya tarikan, kita punya believability, aras kepercayaan orang terhadap kita. Itu karisma. Yang pertamanya, ni Tok Abah akan terangkan nanti dengan detail lah masa dalam programnya. Tapi hari nak cerita, bila kita betulkan kita punya luaran, yang luaran macam mana dalaman, ya. Tok Abah yang gurau dengan Rosyamno malam kemarin. Kenapa Tok Abah ni makin tua nampak makin mengancam? Tok Abah kata, itulah ramai orang perempuan komen macam itu. Terus banyak Tok Abah sampai terpaksa colorkan rambut Tok Abah jadi putih supaya nampak matang. So rambut tu dye, kata ya. Sebab orang kata saya ni baby face macam Fatah Amin. Tok Abah rasa tak sedap lah. Ya, sejak tengok Mak Kilau ni, Tok Abah rasa tak selesa orang bandingkan Tok Abah dengan Fatah Amin. Ya, nampak macam budak-budak sikit yang macam muda sangat. Ya, Tok Abah pun dyekan rambut supaya nampak matang. Dekat anak pitam Datuk Rosyamno. Ya, rupanya bila kita betulkan fizikal kita. Fizikal dulu, fizikal aura. So betulkan bersih, smart, kemas, wangi, pakai warna kegemaran, baca doa, tengok cermin, aura fizikal kita makin besar. Aura fizikal. Our physical aura. Put on your favorite color. Ada orang pakai merun, memancar dia punya aura fizikalnya. Sebab dia suka sangat merun. Sebati dengan jiwanya. Warna hati, warna merun. Tok Abah suka warna grey. Yang Tok Abah pakai ni kira grey lah, ya. Warna grey, warna kelabu. Warna kelabu ni warna otak. Warna kebijaksanaan. Kononnya lah. Dan warna grey ni kalau kita pakai waktu kita demam. Malam tadi Tok Abah sakit-sakit bahu kiri, sengal. Sengal. Orang umur 71, ya. Ada sengasan. Itu biasalah. Otai pasti berbisa. Otak yang bisa bahu, bisa lutut. Otak yang sangat berbisa. Tok Abah lah. Ya, bisa-bisa. Tapi dapat dibantulah dengan
kondisi plus ya. Gitu ya. Dapat dibantu, alhamdulillah. Untuk Tok Abah. Untuk awak mudah-mudahan samalah, mudah-mudahan. Okey. So, Tok Abah pakai warna baju grey, rupanya ikut kajian yang Tok Abah alami dan faham dan yakin, bila kita rasa sengah-sengah, sakit-sakit, demam-demam sikit, pakai selimut grey, sweater warna grey, baju warna grey, dia jadi terapi. Warna kelabu merawat sakit-sakit ringan sebagai satu terapi yang secara natural, organic terapi, luar biasa. Luar biasa. Dan Tok Abah teringat masa kecil-kecil, hampir semua selimut yang dijual di pasar, di pasaran, yang di kedai, ialah warna kelabu. Sebab rupanya pengalaman orang dulu-dulu, selimut warna kelabu dapat jadi terapi, merawat penat-penat, sengah-sengah, lenguh-lenguh, demam-demam sikit, warna kelabu. Jangan terus tibai, tabayun, check it out. Google, study, baca, tanya orang yang pandai, tanya orang pakar. Contoh, kenapa Nabi juga suka warna kelabu? Ada hadisnya. Check it out. Kenapa Nabi suka warna merun? Check it out. Of course, Nabi suka warna putih. Ini banyak hadis tentang Nabi untuk solat, untuk apa, untuk kafan, untuk kain ihram, Nabi prefer putih. Dan Nabi suka warna hijau, warna syurga. Ya, pesan Nabi ya. Hijau ya. Orang buat kajian ophthalmologist ya. Orang pakar mata. Mengatakan orang yang tengok hijau merawat mata. Akan menyebabkan mata sihat dengan izin Allah. Ya, warna hijau, warna damai, warna aman, warna peaceful. Nabi suka putih, Nabi suka hitam, Nabi suka grey, Nabi suka merun, Nabi suka warna yang sangat gitulah ya. Nabi suka pink tau. Warna merah muda. Pink. Warna pink ni warna sehat. Kan kalau kita genggam tangan, kita pink, ada pink ya, darah jalan. Lidah yang sehat, lidah pink ya. Tengok tapak kaki kucing yang sehat, warna pinkish. Ya. Dalam bahasa Inggeris kata apa? Pink with health. Awak ni nampak merah jambu dengan kesihatan. Bila nampak merah, kemerahan ni memang sehat. Pink with health. Itu satu phrase ya, frasa dalam bahasa Inggeris, pengalaman manusia lah. Rupanya warna merah jambu warna sehat. Warna health atau aras kesihatan yang tinggi, luar biasa. Ini nak besarkan karisma. Ada karisma fizikal, ada karisma emosi, ada karisma spiritual, ada karisma sosial, macam-macam lapisan karisma. Itu Tok Abah akan bincangkan dalam program webinar pada 20 Ogos dengan lebih detail lah. Hari ini Tok Abah bagi gambaran ya. So kita besarkan karisma kita untuk jadi orang yang berjaya, agar orang sayang, orang tak benci, orang percaya, orang hormat, orang suka berkawan, dan orang akan bantu kita untuk ke depan. Jadi bila kita bantu orang lain, so ramai juga orang tegur Tok Abah untuk kebaikan. Ya, Tok Abah kalau buat begini-begini better, kalau buat begini better. So Tok Abah suka nasihatkan orang, maka ramai orang nasihatkan Tok Abah untuk maju ke depan. Alhamdulillah. Gitu ya. So bila kita bantu orang dengan ikhlas, Allah akan hantar bala bantuan yang tidak disangka-sangka. Ya, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Dan selagi kita tolong orang lain dengan ikhlas, Allah akan hantar bantuan demi bantuan dengan bentuk yang tak disangka-sangka kepada kita. Itu hukum Tuhan. What goes round comes round, in many forms, in many faces, in many approaches yang sometimes we cannot fathom, we cannot understand. Hebat. Ya. So bagaimana kita nak memperkasa karisma diri. So bercakap tentang karisma ni pun sudah satu topik yang sangat besar ya. Sebab orang yang berkarisma ni akan disayangi oleh Tuhan, disayangi oleh manusia, disayangi oleh makhluk. Binatang sayang dia, kucing sayang dia. Sebab karismanya besar, baby sayang dia. Tanda awak karisma besar ialah kucing suka ke awak, baby suka ke awak. Semalam Tok Abah makan di kedai ya, ada salah satu family suruh Tok Abah ambil gambar dengan cucu, dengan anak dia ya, umur dalam 7-8 bulan kot ya. Tok Abah
terperanjat sebenarnya. Terus berdukung je budak tu pun menangis. Sebab emosi tok abang tu tak tenang ya. Sebab tak perasan kita tengah kelang kabut nak bayar bil, tiba-tiba orang suruh dukung cucu sebab dia nak ambil gambar. Nak ambil gambar ya. So budak tu nangis sikitlah, padahal patutnya yalah ya, baby dah mula kenal orang. Maknya pula jauhkan diri nak ambil gambar, sibuk nak ambil gambar. So baby tu dengan tok abah menangis sikitlah. Tok abah terpanjat, alamak, teruknya aura aku, karisma aku teruk ke sampai baby tak selesa dengan aku. That come to my mind ya. Sebab baby dapat nampak cahaya di sekitar badan manusia ni. Baby akan nampak tu. Baby akan nampak aura kita. Wah, itu yang Tok Abah belajar ya. Daripada para ulama, para saintis. Baby can see your aura. The light around your body. Baby can see that. A cat can see that. A cobra can see that. Binatang boleh nampak, pokok nampak, insek nampak, manusia tak nampak. Kecuali orang yang memang ilmunya tinggi. Dia nampak cahaya di sekitar badan manusia, cahaya aura tu. Binatang nampak sebab baby akan suka pada orang yang benar-benar ikhlas. Kucing akan suka pada orang yang suka kucing. Kucing akan pergi. Kalau awak memang peminat kucing, kalau kat restoran, kat mana pun, kucing pergi ke awak. Walaupun ada beratus orang di dalam restoran. Tapi kalau awak memang tak suka kucing, kucing pandang awak pun tahu. Oh, dia ni tak suka bangsa aku. Baik aku caw. Ada ke pergi ke meja yang tak suka kucing, dia bagi makan timun. Gila. Oh, ikut video yang Tok Abah tengok, kucing takut timun tau. Kalau kucing tengah main-main, kalau tak timun sebenarnya dia akan melompat. Dia ingat macam ular kot. Kucing cukup takut pada timun. Ikut video yang Tok Abah tengok. Ini bukan pengalaman ya, bukan pengalaman peribadi. Bila awak bubuh timun kat sebelah kucing tak melompat pun, Tok Abah tipu. Tok Abah tengok video. Ya, bukan pengalaman Tok Abah ya. Okey. So, nombor 53. Jom kita perkasa karisma diri. Tok Abah nak berhenti sekarang sebab dah lapau ya. Tengok breakfast dah ada atas meja. Breakfast yang terbaik untuk bentuk karisma, untuk aura, untuk kesihatan. Makan buah-buahan. Makan buah-buahan untuk kata tu merangsang kehebatan diri. Makan buah semasa perut kosong sebab buah-buahan tidak dihadamkan dalam perut, dihadamkan dalam usus. Fruit is digested not in your stomach but in the intestine. Therefore you must take fruit on an empty stomach to be healthy, to keep on dapat benefit, dapat vitamin C. Di samping vitamin C ada dalam kondisi pelah ni, banyak vitamin C yang cukup lah, bukan banyak, cukup untuk keperluan harian, memang untuk tenang, untuk cantik kulit, untuk merawat lah, bukan merawat mengurangkan lenguh-lenguh, tak penat dan bertenaga, insyaAllah did work pretty well pada Tok Abah dan ribuan orang yang serupa dengan Tok Abah dan Tok Mak lah mudah-mudahan. Okay guys, happy birthday, happy anniversary, happy working day. Buat yang terbaik. Selamat menimang cucu, menimang cahaya mata. Selamat dalam perjalanan, selamat kalau anda sakit. Mudah-mudahan akan terangkat dosa, awak dapat kekuatan dan Allah ringankan beban dan sembuhkan penyakit ikut jadual Allah. So, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. So guys, do your best today and make today as if it is your last day. Who knows? Today could be our last day. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.